Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita bersama bersiaran kuliah secara maya, yakni secara online di dalam laman Facebook Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang kita anjurkan khas sempena PKP yang sedang berlangsung, dan insya-Allah kuliah maya kita akan berlangsung setiap hari selepas solat zuhur bermula jam 1.45 petang dan akan insya-Allah akan berakhir sehingga 2.15 petang setiap hari pada hari Isnin hingga hari Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini saya telah diamanahkan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan memberikan sedikit perkongsian dalam slot kita pada tengah hari ini. Ini tajuk yang akan saya sampaikan pada tengah hari ini adalah hubungan solat dan rezeki. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seringkali kita mendengar berkaitan dengan pelbagai reaksi, pelbagai komen, pelbagai nasihat dan sebagainya berkaitan dengan orang yang mencari rezeki, mengadu akan kesempitan rezeki, mengadu akan kesusahan dalam mencari rezeki, terutama dalam keadaan kita sekarang ini berada dalam tempoh PKP ini. Ada yang kegusaran, ada yang gundah gulana, ada yang duk berteka-teki macam mana nak mencari rezeki, tambah rezeki. Lebih-lebih lagi, tak lama lagi kita akan menempuh bulan Ramadan, akan bersama di dalam bulan Syawal mudah-mudahan. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, saya fikir tidak sunyi pemikiran kita daripada soal rezeki. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ada untuk memberikan kepada kita rezeki dengan syarat kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita sentiasa meminta, bermunajat, bermuhasabah. Semalam kita dah kupas berkaitan dengan tajuk muhasabah ketika musibah ini, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zulhusnain semalam. Hari ini kita cerita pula bab rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang mendahulukan Allah daripada segalanya, maka Allah akan mendahulukannya. Dan kita sering melihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dengan solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Solat yang benar itu boleh membentuk diri manusia untuk anti terhadap perbuatan buruk dan kejam. Solat juga dapat memiliki hubungan yang erat dengan urusan rezeki. Cuba kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ada bersama pada hari ini yang memegang Quran dengan kuliah. Mungkin ada yang bersama lepas zuhur ni dia tak ada apa kerja, kata nak dengar kuliah. Tapi sebelum kita teruskan lagi kuliah kita pada tengah hari ini, saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, pertama, walau kita hari ini dapat bersiaran secara online, dapat atas talian saja, pertama betulkan niat kita. Niat kita pada hari ini adalah untuk menuntut ilmu. Maka walau kita tak dapat bersama duduk i'tikaf di dalam masjid,
untuk mendengar kuliah, pahala dalam berkumpul mendengar kuliah secara berjamaah, tapi kita dapat berjamaah dalam talian, kita dapat berkumpul dalam talian, dapat bersama-sama mengeratkan silaturahim di antara kita di dalam talian ini dengan mendengar kuliah. Maka perbetulkan niat kita dulu hari ini adalah untuk kita menuntut ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pasti akan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, ingin saya petik berkaitan dengan ayat surah Ibrahim pada juzuk yang ke-13 ayat yang ke-37. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah yang di tanah suci Mekah yang tidak tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik, gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ. Dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat di dalam surah Ibrahim juzuk yang ke-13 ayat ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala jelas seperti mana doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam sebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengutamakan ibadah dahulu, barulah dia meminta kepada rezeki. Dalam hal ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita diajar untuk bersama mengutamakan ibadah, yakni solat terutama je. Dalam kita mengerjakan solat, dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan percaya rezeki itu akan hadir kepada diri kita. Syaratnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah ini jelas menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya Mekah itu kalau kita lihat kering kontang, tidak ada apa tanaman, tidak ada bangunan-bangunan yang besar pada hari ini. Tidak ada kedai jual-jual makanan ini. Tidak ada jual. Kalau kita hari ni ke Mekah, Baitullahil Haram, tanah haram sana, kita jumpa macam-macam tuan-tuan. Orang datang sana kadang dia boleh terkeliru dengan tujuan. Tujuannya nak pergi shopping ataupun nak pergi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagaimana hari ini kita tidak dapat menunaikan umrah, kita tidak dapat menunaikan haji, kita tidak dapat berziarah di tanah-tanah haram di Mekah sana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini tuan-tuan satu kesedaran, satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini berbentuk peringatan. Supaya apa? Kita sedar tuan-tuan, kita ni tidak terlalu leka dengan arus kehidupan dunia kita. Kita mencipta dunia ini seolah-olah kita sentiasa akan berada di dalam dunia ini. Kita membuatkan dunia ini seolah-olah kita akan sentiasa kekal di dalamnya. Kita melakukan dunia ini seolah-olah kita tidak akan pergi menemui pencipta kita. Maka tuan-tuan, ini yang kita perlu perbetulkan. Allah Subhanahu Wa Taala rindu nak dengar keluh tangisan kita mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala rindu nak dengar kita punya tahajud, nak dengar kita punya rintihan mengharapkan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala rindu kepada kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan simpati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan, jadikan tempoh ini sebagai tempoh yang memberikan kesedaran kepada diri kita.
Jangan jadikan tempoh ini mentang-mentang kita dapat cuti, tuan-tuan, ataupun diistilahkan kerja dari rumah. Banyak masa kita berada dengan keluarga, banyak masa kita berada dengan anak-anak, banyak masa kita dengan handphone, banyak masa kita dengan online, banyak masa kita dengan televisyen, banyak masa kita dengan tidur, dan banyak masa kita dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lain. Sedangkan tuan-tuan, sebaliknya kita jadikan tempoh ini, masa ini, waktu ini, ketika ini adalah tempoh kita bermuhasabah diri kita. Bagaimana kita hendak menilai sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita hari ini, berbentuk ujian ini, untuk kita menilai kembali apakah amalan kita sebelum ini sudah cukup bagi diri kita. Adakah amalan kita sebelum ini mampu menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan kita sebelum ini atau ketika ini mampu menggoyahkan iman di dalam hati kita apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam soal rezeki, bila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan redha, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang beri rezeki pada kita dan bukan minta rezeki daripada kita. Allah sebutkan dalam surah Taha, juzuk yang ke-16 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak minta kita bagi rezeki pada dia. Kalau kita kadang-kadang terkeliru, kita tak tahu dan mudah dikelirukan, kenapa agaknya kita kena bersedekah? Kenapa kita kena agaknya memberikan sesuatu kepada orang lain? Kongsikan makanan, kongsikan rezeki kita, kenapa? Adakah ianya untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Allah nak belanja pakai duit? Tidak, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang Allah inginkan pada kita? Allah ingin melatih diri kita ini supaya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin melatih diri kita ini supaya sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin latih diri kita ini supaya sentiasa kekal berada keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai perintah solat ini, dan Allah melanjutkan tentang masalah rezeki. Allah bagi tahu pada kita, dia tidak meminta rezeki daripada kita, bahkan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dua ayat ini selalu meletakkan urusan rezeki setelah datangnya, setelah solat. Seakan ingin menjelaskan bahawa solat itulah dengan baik dan kemudian rezeki akan datang. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah, apabila kita mengerjakan solat, mengerjakan ibadah, kita mengerjakan sesuatu ibadah itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya rezeki kita akan hadir. Hari ini kita diberikan pelbagai imbuhan yang diberikan oleh kerajaan kepada kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pelbagai pakej ransangan ekonomi, dan semalam pun juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pakej ransangan kepada pihak IKS. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihatkan kepada perkara ini, ada setengah-setengahnya kata walaupun diumumkan ini masih tidak mencukupi pada mereka, masih tidak cukup pada mereka. Sebab apa mereka rasa tidak cukup? Atas keperluan masing-masing. Sebab apa mereka rasa tidak cukup? Atas nafsu masing-masing. Atas
sesuatu yang mereka hajati, yang sebelum ini mereka dapat tapi hari ini mereka tak dapat. Maka dalam hal ini kita perlu menilai apakah keperluan yang menjadi keutamaan dan keperluan yang sebenarnya bukan keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini kita kadang terkeluh kesah. Kita kadang mula meletakkan sesuatu perkara yang negatif pada kehidupan. Kita mula mempersoalkan apa yang kita miliki pada hari ini. Kita mula mempersoalkan nasib orang lain. Kita mula mempersoalkan bagaimana seorang ini boleh dapat ini, seorang ini boleh dapat itu, seorang ini boleh dapat ini, seorang ini boleh dapat itu, kita dapat ini, kita dapat itu. Kita membeza-bezakan di antara satu sama lain. Sedang dalam hal kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada siapa yang berusaha untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita cuba fikirkan bersama. Kadang-kadang kita sanggup menundakan solat kerana ada urusan perniagaan yang kita belum selesai. Sering kita mempercepatkan solat kerana kita ada pembeli yang sedang datang. Kita solat bagai nak, sebab apa? Ada mesyuarat. Kadang sanggup tinggalkan solat. Sebab apa? Sibuk dengan urusan bisnes. Kita sibuk dengan urusan perniagaan. Kita sibuk dengan urusan anak-anak. Kita sibuk dengan urusan keluarga. Kita sibuk bagi si rumah, kadang sibuk dengan urusan rumah tangga, masak, membasuh, mengemas dan sebagainya. Akhirnya dia penat, lalu dia terleka dengan solat. Dia sibuk dengan televisyen, menghadap televisyen, tengok cerita yang macam-macam cerita ada. Telemovie lah, teledrama lah, Korea drama lah dan sebagainya. Akhirnya terleka dengan solat. Kalau anak-anak pula sehingga lupakan solat sebab menghadap kartun dan sebagainya. Dan hari ni pula kita ada lagi satu culture shock, iaitu telefon bimbit. Telefon bimbit yang kita gunakan dengan pelbagai aplikasi yang ada, pelbagai medium yang ada pada hari ini. Kita leka dengan kecanggihan teknologi sehingga kita lupakan solat. Leka menghadap telefon sehingga kita terlupa perkara-perkara yang lebih penting. Kita ada setengahnya leka dengan urusan perniagaan dan sebagainya. Dalam hal ini tuan-tuan, bila kita menilai kembali kehidupan kita pada hari ini dan sebelum ini, bagaimana halnya kita ni sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga kita terlupa dengan orang yang, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki. Kita sibuk nak kejar rezeki tapi kita lupa dengan pengatur rezeki. Kita sibuk nak kejar rezeki, kita lupa dengan yang memberi rezeki. Yang ini yang jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah. Maka di kesempatan yang ada, ruang yang ada, masa yang ada, perbanyakkan diri kita ni memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan diri kita ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan diri kita ni bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni banyak usaha tuan-tuan, banyak usaha yang dilakukan. Saya percaya ada setengah-setengah WhatsApp group yang aktif melaksanakan khatam Quran. Ada setengah kumpulan-kumpulan mengadakan usrah peringkat yang kecil-kecil. Ada setengah kumpulan-kumpulan membawa, sekadang ditimbulkan satu isu yang bermanfaat untuk dicerita, diolah bagi mengisi masa yang terluang yang kita punya pada hari ini untuk kita memikirkan dengan sesuatu yang lebih baik. Kita menghabiskan sesuatu yang lebih baik. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat pula ada setengahnya peringkat yang lain, mereka sibuk dengan urusan perniagaan. Hari ini kita dapat lihat bagaimana dalam satu hal orang yang sebelum ini boleh berniaga di merata tempat, tapi hari ini mereka tidak dapat berniaga. Maka dalam hal ini kadang-kadang mereka boleh menggugat keimanan mereka dengan mereka mula goyah iman dan menyalahkan kepada sesuatu yang lain. Mereka boleh meletakkan dalam diri mereka bahawa
kenapalah rezeki aku ini disekat? Kenapa manalah aku nak cari duit? Macam mana aku nak cukupkan keperluan? Macam mana aku hendak tuang minyak? Macam mana aku nak makan? Macam mana aku nak hidup? Sedangkan kita lupa, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada waktu Allah berikan kesenangan kepada kita, pada waktu Allah berikan kesempatan kepada kita, pada waktu yang Allah berikan kepada kita peluang, kita sia-siakan. Pada waktu yang Allah berikan kepada kita itu kesihatan, kita sia-siakan. Pada waktu Allah berikan kita masa lapang, kita sia-siakan. Kita leka untuk urus niaga, kita tidak solat. Kita leka dengan pembeli, kita tidak solat. Kita leka dengan pasaran-pasaran, kita tidak solat. Maka tempoh ini munajatlah kita kepada Allah. Dan jangan pula kita menuding jari. Kenapa kita lihat orang lain, orang ini tidak solat, orang ini dia bukan Islam, orang sini dia tidak solat tapi dia kaya-kaya. Ada orang ni dia memang orang Islam, dia tidak solat langsung, dia tidak mengaji, dia tidak bermunajat, dia tidak bersedekah, dia tidak berjamaah, tapi kenapa Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia banyak rezeki, Allah bagi dia pelbagai perkara yang baik? Kenapa? Kenapa tidak aku? Kenapa tidak aku? Disoalkan. Tuan-tuan, dalam hal ini kita kena melihat ada satu lagi nama dipanggil istidraj. Istidraj ini adalah Allah memberikan kejayaan, harta kekayaan, rezeki yang melimpah untuk manusia itu menjadi lebih jauh darinya. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, apa gunanya kalau kita ini diberikan rezeki yang banyak, duit yang banyak melimpah, berkontena duit katalah, ada duit banyak, berkontena duit, tidur atas duit, tapi kita tak solat. Apa gunanya kita mempunyai harta yang banyak, melimpah-limpah harta kita, tanah bereka-reka tanah, rumah berbiji-biji rumah, kereta bersusun kat depan rumah, tapi satu pun kita tak gunakan untuk pergi ke rumah-rumah Allah, pergi ke kuliah-kuliah, pergi untuk menuju kepada jalan kebaikan. Satu pun rumah-rumah kita itu yang banyak tidak dihiasi dengan bacaan Quran, tidak dihiasi dengan solat berjamaah. Satu pun daripada rezeki-rezeki yang kita melimpah-limpah, rezeki yang banyak, beras bertantan contohnya dekat rumah, tapi tidak satu pun digunakan untuk menjadi makanan sebagai makanan sahur dan berbuka bagi mereka. Tidak satu pun dimanfaatkan untuk sedekah kepada orang yang lebih memerlukan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita istidraj. Itu yang kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah tidak meletakkan kita ini dengan sesuatu perkara yang selesa sehingga kita jadi lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak berikan kita ini sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, jangan jadikan harta kita pada hari ini sebagai salah satu fitnah kepada diri kita, salah satu penyebab kepada diri kita untuk kita diheret ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan harta benda kita pada hari ini yang akan bercakap nanti di akhirat kelak menjadi saksi kepada kekufuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, gunalah kepada yang mempunyai harta yang banyak, duit yang banyak, ataupun duit yang ada pada mereka mungkin di luar kemahuan mereka, di luar keperluan mereka. Maka gunakanlah harta itu kepada jalan yang lebih baik. Perbanyakkan sedekah, perbanyakkan menggunakan harta itu kepada urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, Allah sebut banyak perkara dalam Quran. Allah sebut banyak perkara dalam Quran berkaitan dengan solat dan rezeki.
Dan hari ini kita dapat belajar macam-macam kaitan dengan bagaimana kita nak memberkatkan rezeki. Kalau kita tengok tadi istidraj yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia itu lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bermohon kepada Allah supaya Allah berikan, kurniakan kepada kita rezeki yang bermanfaat kepada diri kita, rezeki yang bermanfaat kepada ahli keluarga kita, rezeki yang dapat kita manfaatkan kepada keperluan ummah. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, saya suka mengambil potongan ayat dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya Allah sebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwil mu'ridun. Allah sebut apa dalam surah Al-Mu'minun? Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Apakah yang dikatakan berjaya pada orang-orang yang beriman? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Perbuatan perkataan yang jadikan kita tidak jadikan solat itu tumbang. Solatlah dengan khusyuk, solatlah yang ikhlas. Allah Subhanahu Taala di kita hati ketika mana solat, tak hati kita bahawa kita sedang menghadap pencipta kita, memberikan rezeki kita, menuntut kita untuk sama-sama kita beribadah dan taat kepada perintahnya. Tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, masa berikan kepada berkaitan dengan konsep solat dan rezeki. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini, apa yang dapat saya kongsikan pada hari ini, dapatlah bermanfaatnya kepada diri tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita tersilap tuan-tuan, kadang-kadang kita terkeliru. Ada yang bertanya kepada saya ni tak ada harta yang banyak, saya ni tak mampu, saya ni tak ada duit yang banyak, macam mana saya nak sedekah, Ustaz? Bagaimana saya hendak memberkatkan apa yang saya ada pada hari ini? Adakah perlu harta yang banyak? Adakah perlu untuk kita mempunyai duit yang banyak baru kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya tuan-tuan, ianya semua boleh kita gunakan apa yang kita ada. Kalau hari ini kita ada RM1, kita gunakan RM1 itu. Kalau kita hari ini ada RM10, kita gunakan RM10 itu. Tidak menjadi satu keberatan kepada seseorang tu untuk melakukan ibadah dengan apa yang dia mampu. Kalau kita hari ini dapat lihat bagaimana halnya solat, bagaimana halnya sedekah, ianya tidak menghadkan kepada sesiapa untuk melakukannya. Ianya tidak berhajat ke atas setiap seseorang itu untuk perlu ada harta yang banyak baru boleh sedekah. Tidak tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup setakat itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada saranan, cadangan daripada pihak tuan-tuan dan mungkin ada yang hendak menambah, bolehlah letakkan di dalam ruangan komentar di dalam sedutan video ini, live streaming ini, dan insyaAllah pada esok hari dan hari-hari seterusnya kita akan bersama lagi dengan penceramah-penceramah yang lain, kuliah-kuliah yang lain, untuk sama-sama berkongsi, memberikan sedikit ruang untuk kita berkongsi sesuatu perkara yang baik, ya, dengan tazkirah zuhur online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dan juga boleh sebar-sebarkan kepada yang lain. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang terleka
mungkin ada yang tidak mempunyai kesempatan, boleh bagi tahu mereka, boleh tengok di dalam laman Facebook Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, ada boleh ulang siar dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dalam saya menyampaikan perkongsian pada hari ini, dan juga saya memohon maaf mungkin ada ketepatan dalam apa yang saya kongsikan pada hari ini. Saya mohon ampunan maaf. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu disandarkan kepada diri saya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bertemu di lain masa untuk slot kuliah tazkirah zuhur online yang akan bersiaran secara langsung mulai jam 1.45 petang sehingga jam 2.15 petang. Sekian daripada saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.